Tes cubaan 1, 2, 3. Tes cubaan 1, 2, 3. Murid-murid diminta masuk. Makin lama kukunya makin dawal, macam manis berasa gula dekat. Kita justru jelas punya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid sekalian? Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu subjek Bahasa Melayu melalui tayangan video slide PowerPoint ini. Murid-murid diminta untuk melihat video ini sehingga habis supaya proses pembelajaran kita dapat dijalankan dengan baik. Baiklah, pada pagi ini kita akan mulakan dengan subjek Bahasa Melayu untuk tahun 5 USM. Nama cikgu Muhammad Arif bin Idris. Cikgu akan mengajar awak Bahasa Melayu untuk tahun 2021. Baik, tarikh hari ini 25/1/2021. Ini merupakan minggu yang pertama. Oleh itu, yang pertamanya, selamat datang murid-murid. Cikgu harap semua dapat mengikuti kelas PDPR secara atas tali ini dengan baik. Okey. Dan jangan lupa tonton video ini sehingga habis kerana pelbagai maklumat akan cikgu sampaikan melalui video pembelajaran ini. Baiklah, seterusnya. Kita pergi kepada isi kandungan. Okey, isi kandungan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tema iaitu kemasyarakatan. Unit 1, masyarakat penyayang. Dan tajuk kita pada hari ini ialah rakan taman. Sumber yang cikgu gunakan untuk pembelajaran kita sepanjang kita bertemu ini ialah sumber daripada buku teks. Jadi buku teks sangat penting. Jika pelajar ada buku teks, boleh rujuk buku teks masing-masing. Dan jika tiada buku teks, pelajar-pelajar boleh cuba Google dan download buku teks yang berbentuk PDF. Okey, boleh cari. Cuba cari dulu. Ada banyak di laman-laman web kita. Okey, seterusnya. Baik, gambar di sebelah kiri ini ialah muka hadapan atau kulit buku, buku teks Bahasa Melayu untuk tahun 5 pada tahun ini. Okey, buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada tahun ini adalah berbentuk KSSR semakan. Jadi, murid-murid akan menerima sebuah buku Bahasa Melayu yang baharu. Okey, kita pergi di sebelah kanan. Okey, di gambar besar ni, yang cikgu dah snap dan cikgu masukkan di dalam slide ini. Okey, kita mula unit 1, masyarakat penyayang, di mana kemahiran pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Jadi, tajuk pada hari ini ialah rakan taman. Seperti yang tertera di dalam gambar, murid-murid dapat lihat terdapat dua situasi. Jadi, cikgu akan bacakan dahulu situasi yang terdapat di dalam gambar dan cikgu minta murid-murid mengikutnya. Mengikut bacaan cikgu. Okey, baik, cikgu mulakan. Situasi 1. Encik Nazri, bapa Afifi sedang menghadiri mesyuarat penubuhan Rakan Taman Seri Damai. Penubuhan Rakan Taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan akan kita laksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Aktiviti ini meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai. Adakah semua anggota bersetuju dengan penubuhan rakan taman ini? Ya, kami bersetuju. Saya akan memuat naik iklan pendek penubuhan rakan taman dalam laman Facebook Taman Seri Damai. Situasi 2. Jawatan Kuasa Taman Seri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Dinesh, minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Okey, selesai. Okey, itu adalah situasinya. Dan itu adalah dialog-dialog yang diujarkan ataupun perbualan yang diujarkan berdasarkan buku teks anda.
Okey, kita ulang semula di situasi yang pertama. Di dalam dialog ini terdapat beberapa maklumat penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, situasi satu ini adalah situasi mesyuarat. Macam mana kita nak tahu situasi itu mesyuarat atau tidak? Okey, kita lihat pada atas ni. Okey, kita lihat dia di ayat yang atas ini, Encik Nazri, iaitu watak utama Encik Nazri, di sini Encik Nazri, bapa Afifi sedang menghadiri mesyuarat. Okey, ada perkataan mesyuarat. Jadi, secara tidak langsung kita dapat tahu situasi pertama adalah situasi mesyuarat. Seterusnya, okey, di dalam gambar ini kita dapat lihat ada tajuk mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai. Tarikh 2 Januari. Okey, kat sini dikosongkan kan, 2020. Okey, 2021 ke, 2020 ke. Okey, hari Isnin, masa 8 pagi. Okey, kemudian dia ada perbincangan di dalam ini. Apa perbincangan tu? Perbincangan ini adalah berkisarkan bagaimana mereka nak menubuhkan satu AJK atau penubuhan taman rakan. Apa tujuan penubuhan taman rakan? Untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Okey, dan dia mahu merancang beberapa program. Sebagai contoh, program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Okey, di dalam mesyuarat ini, Encik Nazri telah mengemukakan cadangan di mana cadangannya telah dipersetujui oleh semua pihak yang hadir. Dan ada ahli jawatan kuasa di sini mengatakan bahawa saya akan memuat naik iklan pendek penubuhan rakan taman dalam laman Facebook Taman Seri Damai, di mana apabila mereka telah bermesyuarat, mereka nak sebarkan berita, mereka telah menggunakan laman sosial, medium laman sosial. Okey, di mana pada masa sekarang medium laman sosial sangat-sangat popular dan efektif dalam menyampaikan maklumat. Baiklah, situasi yang kedua. Baik, untuk situasi yang kedua ini, kita tengok maklumat telah pun disebarkan dan orang ramai mula boleh mengakses maklumat tersebut. Okey, Jawatan Kuasa Taman Seri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Maksudnya di sini, orang ramai ataupun penduduk-penduduk di kawasan sekitar telah mendapat maklumat. Daripada mana? Daripada laman sosial tadilah. Daripada laman sosial Facebook Taman Seri Damai. Jadi di sini nak menggambarkan bahawa apabila telah berlakunya mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai dan ahli-ahli semua bersetuju untuk menubuhkan rakan taman, maka keputusan mesyuarat itu telah disebarluaskan melalui laman web, laman sosial Facebook. Okey. Dalam era moden sekarang, kita terdapat banyak jenis media sosial. Sebagai contoh, Facebook, okey, kemudian Instagram, kemudian kita ada Twitter dan lain-lain. Jadi di sini maklumat mudah disebarluaskan dan orang mudah mengakses maklumat. Oleh itu, anak-anak tahun 5 USM, anda perlu ambil ruang dan peluang ini untuk mendapatkan banyak ilmu daripada kemudahan internet yang ada. Okey. Jadi, kita pergi seterusnya penjelasan. Okey, situasi satu. Dalam situasi satu tadi, kita nak tengok maklumat. Apa maklumat yang cuba disampaikan? Yang pertama, dalam situasi satu, penubuhan rakan taman. Itu yang pertama. Okey, dalam mesyuarat tu tadi, penubuhan rakan taman. Yang kedua, mereka nak buat program Bank Rezeki Bergerak. Seterusnya, projek Alam Hijau. Okey, ini adalah dua projek yang dicadangkan. Mengapa mereka mencadangkan projek ini? Untuk yang pertamanya mengeratkan di sini, mengeratkan kerjasama antara penduduk dan meningkatkan kemajuan penduduk. Ini seperti yang dinyatakan di dalam teks yang sebelum tadi. Awak boleh rujuk semula teks tersebut. Okey, untuk situasi yang kedua, maklumat berkenaan penubuhan rakan taman damai disampaikan kepada orang ramai. Okey, orang lain dah dapat akses maklumat tersebut. Kemudian, medium media sosial digunakan.
Okey, seperti yang cikgu sebut tadi, ada beberapa contoh media-media sosial dan lain yang boleh kita gunakan untuk menyebarluaskan maklumat. Dan kita perlu ingat, apabila kita menyebarluaskan sesuatu maklumat, perlulah maklumat itu benar dan sahih, bukan maklumat yang palsu. Okey, ingat tu ya anak-anak. Kemudian, penduduk cuba mendapatkan penjelasan dengan lebih lanjut. Okey, maksudnya mungkin mereka nak bertanya lagi. Okey, bertanya di media sosial, bertanya di laman Facebook, Taman Seri Damai tentang program-program yang akan mereka jalankan. Okey, untuk yang terakhir iaitu latihan. Okey, latihan Latihan yang akan cikgu berikan kepada kamu adalah berdasarkan situasi tadi. Hari ini kita belajar benda yang mudah, iaitu memahami maklumat berdasarkan situasi. Ada dua situasi, satu situasi dalam mesyuarat, satu situasi di luar mesyuarat. Apa yang berlaku di dalam mesyuarat dan apa yang berlaku di luar mesyuarat telah kita bincangkan. Okey, murid-murid boleh rewind semula atau ulang semula video ini untuk mendapatkan kepastian apakah isi perbincangan kita tadi. Okey, untuk latihan. Latihan pada hari ini sangat-sangat mudah, iaitu yang mana kita tengok pada arahan dulu. Murid boleh menjawab soalan dalam apa-apa saja jenis buku atau kertas atau platform lain seperti Microsoft Word. Maksudnya boleh tulis dalam apa-apa saja buku. Contohnya kalau murid ada buku garis 1, buku kecil, buku pemahaman, boleh gunakan buku tu ataupun dalam kertas A4, ataupun kalau nak type, gunakan komputer, boleh gunakan Microsoft Word. Okey, yang kedua, tempoh untuk membuat latihan ini ialah selama 6 hari. Okey, lagi cepat awak siapkan, lagi bagus, dan awak boleh hantar terus kepada cikgu. Okey, hantar latihan kepada cikgu secara peribadi, personal message. Tidak perlu upload hantar di grup. Tak perlu hantar di grup kelas, takut nanti berlaku kesesakan. Okey, cikgu susah nak semak. Okey, hantar secara peribadi, personal message cikgu di WhatsApp atau Telegram Cikgu Arif. Sebarang pertanyaan boleh berhubung secara terus dengan saya lah, dengan Cikgu Arif. Okey, jangan malu-malu untuk tanya. Okey, terus PM tepi saya untuk bertanya. Okey, apa latihan dia? Latihan dia sangat mudah, iaitu soalan berkenaan dengan pemahaman awak. Okey, atas ni, salin dan jawab soalan pemahaman di bawah. Okey, ada 6 soalan. Kita tengok satu-satu soalan dia. Soalan yang pertama, apakah nama tempat berlangsungnya mesyuarat penubuhan rakan taman di dalam teks? Yang kedua, apakah tujuan mesyuarat tersebut? Yang ketiga, berikan nama program-program yang ingin dijalankan oleh jawatan kuasa rakan taman. Yang keempat, apakah medium media sosial yang digunakan oleh jawatan kuasa rakan taman untuk menyampaikan maklumat? Yang kelima, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mendapatkan maklumat yang betul dan sahih melalui media sosial? Dan yang keenam, jika anda merupakan penduduk di taman tersebut, mahukah anda menyertai program-program yang akan dijalankan? Mengapa? Okey, cikgu tinggalkan anda semua dengan 6 soalan dan anda berikan jawapan yang terbaik kepada cikgu. Okey, selamat menjawab, selamat mencuba. Jangan malu untuk bertanya. Okey, dan jika tidak faham, anda boleh ulang banyak kali video ni. Dan kalau tak faham lagi, boleh terus tanya juga dengan cikgu. Okey, sekian untuk kelas hari ini. Assalamualaikum, sekian, terima kasih.